Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Sharon Raymond Kisil dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 8 Disember 2020. Pengusaha sektor ekonomi, industri dan perniagaan yang dibenarkan beroperasi wajib mematuhi arahan, peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Ia penting bagi memastikan sektor terlibat beroperasi dalam keadaan terkawal dan selamat. Perkara itu ditegaskan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam sidang media harian COVID-19 Sabah di Kota Kinabalu. Katanya kerajaan telah mengambil kira pelbagai aspek termasuk situasi semasa kes jangkitan COVID-19 sebelum membenarkan aktiviti ekonomi beroperasi semula untuk memastikan kelangsungan ekonomi pengusaha dan negeri. Justru Datuk Masidi berharap semua pihak tidak leka serta terus mematuhi SOP yang ditetapkan dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19 di negeri ini. Semalam, sektor pelancongan negeri dibenarkan beroperasi semula dengan pematuhan beberapa SOP. Ia meliputi aktiviti pelancongan umum, premis penginapan dan hotel serta aktiviti pelancongan berasaskan komuniti. Sementara itu, sebanyak 248 kes baharu COVID-19 dilaporkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes 30,786. Dua kematian turut dicatat masing-masing di Kota Kinabalu dan Semporna. Misi prihatin bagi membantu golongan terjejas akibat COVID-19 diteruskan. Kali ini Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Tagaroh Kota Marudu menjalin kerjasama dengan Pertubuhan Kebajikan Al-Fatih Sabah membantu pelajar kurang berkemampuan di daerah itu. Misi murni ini memberi manfaat kepada 100 keluarga menerusi bantuan makanan bernilai RM50 yang diagihkan dari rumah ke rumah. Terima kasih yang memberi sumbangan pada pihak sekolah ataupun murid-murid di sekolah ini. Saya percaya lebih ramai lagi yang untuk menderma seperti sekolah SK Tagaroh ini yang kerana terjejas pandemi COVID-19 ini. Terima kasih pada pihak yang terlibat untuk memberi sumbangan berupa seperti ini kepada kami, mengurangkan beban kami, dan saya harap masa akan datang akan banyak lagi yang terlibat dalam misi-misi seperti ini. Bercakap kepada pemberita RTM, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Al-Fatih Sabah, Ustaz Farid Liman berkata, sumbangan diterima daripada beberapa NGO serta individu sekitar Kota Marudu. Turut memberi sumbangan Masjid Muali Limin IPG Kampus Batu Lintang, Kuching, Sarawak. Sementara itu, pengagihan bantuan bakul makanan kepada penduduk yang terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sandakan tidak tertumpu di kawasan tertentu sahaja yang meliputi kawasan sekitar Bandar Sandakan, Elopura, Tanjung Papat, Batu Sapi dan Telupit. Demikian menurut Adun Dilantik Jafari Waliam yang ditemui RTM dalam program pengagihan bantuan di Kampung Gum-Gum Seri Manis, Sandakan. Pengagihan bantuan fasa pertama ini melibatkan 1,670 bakul makanan. InsyaAllah kita akan pastikan lagi yang mana-mana kawasan yang tercicir, kita akan bekerjasama dengan 3 YB ada di sini. Kita pastikan di mana sasaran yang belum mereka bagi antara itu bantuan bakul makanan. Bantuan bakul makanan turut diagihkan kepada beberapa pertubuhan bukan kerajaan, NGO, penggerak komuniti negara serta agensi kerajaan dan petugas barisan hadapan. Dalam pada itu, Jafari mengingatkan orang ramai agar tidak terlalu teruja melakukan pergerakan rentas daerah demi keselamatan diri, keluarga dan masyarakat daripada risiko jangkitan COVID-19. Sabah menjadi negeri pertama mempunyai pelan anti rasuah organisasi menerusi Jabatan Ketua Menteri JKM yang diperluas kepada semua jabatan dan agensi termasuk pihak berkuasa tempatan PBT. Ia hasil kerjasama padu yang diberikan kerajaan negeri kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Sabah dalam menangani isu berkaitan rasuah secara berkesan.
Pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti berkata setiap jabatan dan agensi kerajaan negeri di Sabah perlu menyiapkan pelan anti rasuah organisasi masing-masing sebelum hujung tahun ini. Beliau berkata demikian di RTM Kota Kinabalu ketika menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini yang disiarkan secara langsung di TV1. Katanya sejak 2012, SPRM Sabah telah memberi pengiktirafan kepada 28 penjawat awam dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan bagi menghargai komitmen mereka memerangi rasuah. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK kini dalam peringkat akhir penyediaan pelan anti rasuah berkenaan. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nordin Siman, pelan itu merupakan langkah berterusan DBKK dalam memerangi gejala rasuah dalam kalangan kaki tangan. Katanya DBKK akan sentiasa bekerjasama rapat dengan SPRM bagi meningkatkan lagi integriti, pengurusan dan perkhidmatan PBT berkenaan. Potensi Kampung Bin Suluk membakut sebagai pengeluar utama produk makanan laut kering khususnya belacan dan ikan bilis akan digembleng sepenuhnya. Ini kerana produk keluaran kampung berkenaan sudah menebusi pasaran tempatan dan antarabangsa. Adun membakut Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pengeluaran produk berkenaan merupakan penyumbang utama kepada ekonomi penduduk setempat yang kebanyakannya bekerja sebagai nelayan. Hasil belacan dan bilis sekurang-kurangnya boleh meningkatkan hasil pendapatan masyarakat di Kampung Bin Suluk ini. Di samping kita menjadikan kawasan Kampung Bin Suluk ini sebagai pusat belacan dan bilis atau pusu di kawasan kita di Mbakut, malah di seluruh negeri Sabah. Datuk Muhammad Arifin yang juga Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah menyatakan demikian kepada RTM selepas meninjau pusat pemprosesan belacan di Kampung Bin Suluk Membakut bersama Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Sementara itu, Setiausaha MUIS Ramlah Awang Ali yang turut sama dalam tinjauan ini berkata MUIS sedia memberikan bantuan sewajarnya kepada usahawan yang mempunyai prospek perniagaan serta hala tuju untuk terus berkembang. Kita juga melihat prospek ke arah mana hala tuju perniagaan usahawan-usahawan ini akan berkembang, kan. Macam seolah contohnya yang di tempat ini sudah ada lebih kurang pasaran-pasaran yang menembusi ke Semenanjung, begitu juga ke Sarawak dan juga ke Brunei. Jadi kita melihat ada prospek di sana. Belacan Bin Suluk berasaskan resepi turun-temurun dihasilkan daripada udang geragau atau bubuk amat terkenal dalam kalangan penduduk tempatan. Persatuan Penggerak Pinampang Sabah PPPS memuji penglibatan Jabatan Penyiaran Sabah menerusi Sabah VFM menjayakan program Light of Hope di Kampung Timpayasa, Tiku, Buayan dan Kampung Kalanggan Pinampang. Penglibatan penyampai radio Sabah VFM dalam program itu secara tidak langsung memperkenalkan PPPS dan aktiviti kemasyarakatan kendalian persatuan berkenaan. Presiden PPPS Alan Zack Gerald berharap kerjasama seumpama mampu memberi keyakinan kepada masyarakat untuk turut sama menyumbang dana, barangan mahupun tenaga bagi menjayakan setiap program yang dijalankan. Kami betul-betul bersyukur sebab bila RTM involved dalam bantuan begini, mereka boleh, masyarakat di luar sana boleh nampaklah kan macam mana keadaan di dalam. Mungkin diorang tengok kita baru lagi kan persatuan ni, mungkin that's why kurang donation lah. Beliau ditemui pemberita RTM di Penampang. Sementara itu, penolong pengurus Kadazan China Inggeris KCI Sabah VFM Felix Lee Lengping berkata, penglibatan Sabah VFM dalam program PPPS bertepatan dan sesuai dengan matlamat RTM selaku media rasmi kerajaan untuk mendekati pendengar dan rakyat keseluruhannya. Ini juga merupakan salah satu seruan kerajaan jugalah, di mana kami turun padang untuk berjumpa dengan pendengar dan rakyat-rakyat yang sukarlah untuk keluar masa pandemik ni. Sebelum ini, Sabah VFM turut menyertai aktiviti PPPS mengagihkan bantuan bakul makanan kepada penduduk kampung terbabit yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19.
Majlis Daerah Putatan disaran mengoptimumkan 3 perkara dalam perkhidmatan iaitu mengemaskini sistem perkhidmatan, memperkukuh integriti dan perkhidmatan mesra pelanggan. Perkara itu penting bagi menyediakan perkhidmatan yang efisien kepada rakyat. Jadi saya inginkan satu budaya kerja ataupun sistem penyampaian yang efisien, yang cekap. Keduanya, integriti. Dalam kita melaksanakan kerja, integriti itu jangan diketepikan. Kerana dengan berintegriti maka segala kerja-kerja yang dilakukan akan dapat mencapai sasaran. Syahelmi yang juga adun petagas berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Angkat Sumpah dan Penyerahan Watikah Pelantikan Ahli-Ahli Majlis Daerah Putatan sesi 2020-2022 dan Penyerahan Watikah Pelantikan kepada Ketua-Ketua Adat di Dewan Seri Putatan. Beliau juga mahu ahli majlis daerah memperkukuhkan integriti serta tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh memberi persepsi negatif khususnya rasuah. Katanya sikap mesra pelanggan perlu diamal setiap masa demi keselesaan orang ramai. Sementara itu, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Isnin Ali Asneh berkata, pelantikan ahli-ahli majlis daerah di kesemua 26 daerah dijangka selesai dalam tempoh 2 minggu ini. Kita nak supaya kerja kita dapat selesaikan dan dapat beri perkhidmatan pada rakyat. Dan hari ini saya ucapkan tahniahlah kepada Putatan. Datuk Isnin juga berkata pihaknya kini dalam perancangan menaik taraf Majlis Daerah Putatan kepada Majlis Perbadaran Putatan kerana mampu mengutip cukai tahunan antara 1.6 juta hingga 1.8 juta ringgit setahun. Perbadanan Pembangunan Bandar Sabah SUDC berhasrat mendirikan sebuah pusat pengumpulan hasil pertanian bagi merancangkan lagi kegiatan ekonomi berasaskan pertanian di Sabah. Sebelum ini, aktiviti syarikat milik penuh kerajaan negeri itu tertumpu kepada pembangunan hartanah. Pengerusi SUDC Jamawi Jaafar berkata pihaknya akan mengenal pasti kawasan tanah yang sesuai untuk dibangunkan sebagai pusat pengumpulan hasil pertanian tersebut. Walaupun selama ini sinonim dengan pembangunan hartanah, bangunan kedai dan sebagainya, tapi kita juga punya tanah di kawasan bandar yang mungkin kita boleh sekalikan kerjasama dengan pihak-pihak lain, Jabatan Pertanian, Asia, dengan persatuan-persatuan pekebun-pekebun tanaman supaya pasaran ekspor tu akan dapat menjamin harga pasaran tempatan di kalangan petani-petani kita. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Menurut Jamawi, perancangan itu sesuai dengan pengumuman salah sebuah syarikat penerbangan baru-baru ini untuk menjadikan Terminal 2 KKIA sebagai hub perniagaan ekspor hasil pertanian. Usaha itu sekaligus dapat membantu para petani memasarkan hasil pertanian masing-masing termasuk bagi tujuan ekspor. Jamawi juga berharap bajet negeri 2021 akan menyalurkan lebih banyak dana kepada sektor pertanian untuk membantu pengusaha yang terjejas akibat COVID-19. Sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Sharon Raymond. Salam sejahtera.